Ji, 5 pemain disahkan positif. Terkejut Ji? Terkejut juga. Dan dalam masa yang sama, pagi tadi kebetulan saya bercakap dengan Joseph Kalah ni. 5 pemain tu memang pemain regular. 2 pemain import. Jadi kebetulan salah seorang tu pekerja di hospital Sentosa. Kan, Jadi mereka harus 2 minggu kuarantin. Dan selepas ni kena kuarantin di rumah pula. Betul. 2 minggu. Betul. Jadi kalau saya rasa masih ada pemain lain untuk kalau nak main boleh. Bukan kata dia pergi training kena COVID ni. Bukan, dia kena di hospital. Jap, macam mana Jap? Selangor macam mana persiapan COVID ni? Kita ikut SOP ya. SOP SOP. Bukan SOP Utara. SOP. MFL dah bagi garis panduan. Jadi kadang-kadang ada juga yang terlepas pandang. Okay. Jadi kadang-kadang pemain dah terbiasa sebelum COVID. Jadi bermakna dressing room tak boleh digunakan. Habis training player diarahkan pulang. Tak boleh menyentuh sebagainya. Itu antara arahan yang harus dipatuhi. Okay. Kalau tidak, ada mata-mata yang akan meninjau persiapan ataupun latihan pasukan Selangor sendiri. Jadi Coach Satya dah beri arahan kepada setiap pemain agar mematuhi. Kalau tidak, FS akan didenda. Nampak macam benda ni perlu tak kucing ni tarik diri, Coach? Saya rasa mereka masih ada lagi masa untuk walaupun yang 5 pemain tadi saya rasa akan miss lah. Confirm. Jadi mereka ada pemain lain, jadi tak perlu dibatalkan. Saya rasa mereka boleh meneruskan kerana mereka pun sudah bermain 3-4 game kan. Jak, kalau kata kita tengok benda ni juga unexpected. Dikala liga nak start tiba-tiba jadi macam ni kan. Katakanlah perlu MFL susun semula jadual sedangkan ini bukan disebabkan latihan dan sebagainya. Saya rasa satu risiko yang besar. Kalau mereka nak menyusun semula jadual dan sebagainya, takut sebab kelayakan Piala Dunia juga telah diatur tarikh yang sebenar. Jadi kita kena ikut prosedur ataupun jadual yang telah dikeluarkan, iaitu 26 dan 27. Kita kena juga bermain dengan jadual yang telah diberikan. Sebab ialah macam pasukan kucing FA yang diarahkan untuk tarik diri, saya rasa jika mereka ada backup squad boleh menampung 5 pemain tersebut. Saya takut mereka tidak ada backup squad. Pemain muda seperti Selangor dan juga tim lain, mereka ada bawah 19, bawah 21 yang walaupun telah nampak belagak tu. Bukan, tidak. Itu backup. Kita itu backup walaupun telah ditutup ataupun tidak dibenarkan beraksi lagi. Kita ada pemain muda yang boleh menampung jika ada pemain yang cedera ataupun seperti kucing FA. Saya tak tahu mereka ada pemain pelapis ataupun tidak untuk itulah yang kita harapkan. Ada pun sejuk rasa je. Betul. Ada pula yang tak bayar gaji. Ada yang tak bayar gaji je? Allahuakbar. Okey, anda boleh telefon kami di talian 03 7785 0801. Okey, nombor tertera. Anda kejap lagi dia orang letakkan nombor tu, anda boleh call berikan pendapat. Okey, kita nak bincang tentang saya rasa segmen 3, segmen 2 dan 3 juga akan jadi panas. Segmen 1 ni kita bagi permulaan mukadimah. Okey, warm up. Apakah kita perlu ikut macam EPL, kuarantinkan pemain setiap kali lepas perlawanan? Saya rasa memang perlu, walaupun ianya pembelajaran besar. Dan kalau kita lihat, ialah kerana ini pemain bola ni fizikal kan. Jadi keseluruhan pemain dan staf dalam tim tu kena perlu sihat lah. Dan campuran orang luar ni tak adalah. Dan lepas bola tu janganlah budak-budak bola ni melalak mencari nasi lemak pukul 2 pagi. Ini masalahnya. Betul tu. Kerana kalau kita tengok EPL, Italian football dah habis dah. Mereka berpeluk apa semua kan. Okey, sebab dia orang sihat. Dia orang yakin, dia orang confirm kan. Jadi kita itulah kalau yang melalak ni yang masalah ni. Betul juga kan. Sebab dia orang profesional, dia orang habis game kat situ je dan habis lah kan. Saya rasa tindakan untuk kuarantin lepas game tu perlu lah. Pada saya untuk keselamatan, kerana personal kuarantin di rumah, personal kuarantin ataupun kalau persatuan tu ada lebihan dana, dia boleh tempatkan semua pemain yang terlibat pada malam tu, letak dalam satu tempat 3-4 hari baru dia riliskan ke macam mana. Itu terpulang kepada management. Tapi kalau ada dana yang kuat lah. Tapi okey juga macam Ko Irfan kata, maksud dia
yalah balik rumah lah. Balik rumah. Kuarantin di rumah. Duduk di rumah. Paling Kau nak melalak karaoke ke apa kan lah rumah lah. Kan contoh. Betul. Contoh. Jadi benda ni kita tak nampak. betul, bukan demam campak. Demam campak boleh nampak. Demam campak Najib tak jika rapat dia. Contoh. Contoh. Okey. Jadi benda-benda ni kadang-kadang player, saya pun kadang-kadang, bukan semua, ada setengah coach macam benda ni ambil take for granted sangat kadang-kadang kan. Sebab tu macam yalah benda nak jadi kita tak tahu, tapi implementation daripada awal tu kenalah. Setakat ni Selangor berapa kepayahan yang anda lalui lah untuk SOP ni? Ya, di awal tu ada pemain yang melanggar peraturan. Ada tak boleh dinafikan kerana mereka dah terbiasa dengan keadaan. tu? Maksudnya ialah seperti saya katakan tadi, lepas habis training mereka nak tukar mandi dan sebagainya. Sedangkan SOP tu dikata tak boleh gunakan changing room. Habis pula. Lepas habis salin di tepi tu terus balik. Tak boleh sembang-sembang lagi dah. Itu yang dinasihatkan dalam peraturan MFL dalam SOP tersebut. Okey. Dan saya lihat di awalnya, tapi selepas itu apabila diberikan peringatan dan sebagainya, pemain dah biasa dengan keadaan COVID sekarang ni. Mereka tahu jika mereka berkumpul sudah pasti mungkin sesuatu tidak diduga dan benda tak nampak. Tak nampak. Baik. Haji Irfan dah lama tak, maksud dia bukanlah tak jaga tim, tapi sekarang ni sebagai pemerhati bola sepak, penganalisis. Bayangkanlah coach, kalau coach kena zaman coach jadi coach sekarang ni kan. Pening coach nak kena susun ni. Memanglah pening. Dari segi taktikal, player apa semua nak kena fikir tu tak? Betul. Ya. Memanglah. Jadi maknanya kena betul-betul berhati-hatilah dalam soal ni. Lepas tu tuan-tuan penasihat pun kena champion punya lah, bukan biasa-biasa punya tuan penasihat kan. Sebab taktikal, player dan sebagainya. Saya nak kongsi sikit. Baik. Di awal first day training tu kita diarahkan untuk training 10 pemain saja. Tak boleh lebih daripada 10 orang. Dan juga 4 jurulatih. Bermakna kalau kita ada 30 orang, kita kena buat 3 sesi. Pagi mungkin 2 sesi, petang 1 sesi. Coach yang berbeza, tak boleh coach yang sama. Jadi kita kena atur lah. Dalam 3 sesi tu coach yang berbeza dan juga pemain yang berbeza. Kalau 30 orang, itu yang dinasihatkan. Berapa lama tu? Dalam 2 minggu juga. 2 minggu tempoh juga. training tu dalam 40 minit kan? 40 minit habis Satu sesi. Lepas tu petang pula. ya, pasukan yang kedua pula 10 orang lagi. Lepas tu 10 orang lagi. Tapi kita dibenarkan 4 hari dalam seminggu. Non-contact lah tu. Non-contact. Masa tu non-contact. Selepas dah boleh contact tu, dibenarkanlah untuk buat taktikal dan sebagainya, untuk kita berhimpun bersama-sama. Kalau tidak, macam mana nak buat taktikal kalau Betul 10 orang aja? Saya sempat itu pergi jenguk ada satu team training yang players ni komplain, dia kata bang tak feel lah bang. Kan sebab apa? Yalah nak tak nak kena ikut lah. Tak feel ke kan. Okey, baik, itu cerita tentang COVID lah.